Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat datang. Welcome to Lalali Live. Alright, so Alhamdulillah, hari ni dah 9.30. Okay, 9.30. Terima kasih kepada you all yang dah hadir on time. So thank you so much. Dan kalau yang dah masuk tu, minta tolong kenalkan diri. Mungkin saya boleh berkenalan dengan korang ni. Thank you, belanja love juga, belanja like. Dan kalau boleh saya minta you all tolong share. Bantu saya untuk share kepada kawan-kawan kita, ataupun mungkin anda kalau you all buat bisnes, untuk tim-tim anda juga. Okay, kenapa? Sebab bila kita nak berjaya, kita tak boleh pergi seorang-seorang kan. Kita mesti bawa tim ke, ataupun sahabat ke, ataupun circle kita lah. So share dengan diorang, insyaAllah. Saya doa harap anda dapat at least something. Tak dapat 10, dapat 1 daripada session hari ni. Okay, so thank you so much pada yang dah join. Mungkin ada yang first time, tak pernah jumpa saya lagi, baru tak pernah tengok pun Lalali Live, so first time. So saya kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnul dari Lalali. Bersama wife Norisi Salma, kepakaran kami adalah membantu ibu ayah kat luar sana yang ada masalah anak batuk berkahak dan selsema, yang tak boleh nak tidur malam. Dan juga kami boleh bantu ibu ayah yang ada keinginan untuk tambah income, untuk buat side income, insyaAllah buat dari rumah aja pun, pakai phone. Bukan seorang dua orang, dah beratus kita orang punya team yang dah start buat bisnes daripada rumah online, especially sekarang masa PKP. So that's why kita suka sangat kalau you all dapat at least dapat panggil team you all masing-masing. Kalau you all warriors ataupun fighters, please join. Dapatkan something supaya boleh bantu jadi bekalan untuk bisnes kita. Okay, so sebelum tu saya nak tahulah, boleh tak komen sikit berapa ramai, adakah you all ni dropship, ataupun agent, ataupun stokis, ataupun belum pernah buat bisnes, ataupun mungkin HQ. Mungkin boleh komen kat situ, saya nak tahu. You all ni mana ni, dropship ke agent? Sebab saya nak bantu, nak make sure at least apa yang saya sampaikan ni boleh link lah, boleh link dengan korang. Kalau tak nanti kan tak link pun problem juga, betul tak? So saya untuk malam ni sebenarnya topik saya nak fokus pada dropship. Tapi saya yakin apa yang saya nak share insyaAllah boleh juga bantu anda yang agent. Dropship dengan agent ni mungkin ada yang tak faham istilah dia. Dropship ni selalunya dia tak pegang stok, ataupun dia pegang terlampau sikit. Dia bukan pegang macam selalu agent dia akan beli sekali banyak, lamsam banyak. Tu agent. Tapi dropship selalu dia buat sama ada dia pegang stok ataupun dia tak pegang stok, dia ambil order je. Ataupun dia ni lah, dia pegang satu botol. Pegang sikit-sikit. Dia beli sikit-sikit. So itu beza dia. But dia punya konsep dia semua sama je sebenarnya. Thank you belanja like, belanja love. Thank you so much. Itu memberi saya energy insyaAllah untuk bagi lebih. Hari ni saya kat 3 tips kan. Mungkin saya bagi lebih lah kalau tengok komitmen korang mantap. Terbaik, insyaAllah. So macam mana PKP kita ni? So saya tak tahu adakah kita akan sambung lagi. Sebab apa yang saya tengok, angka tu menurun sikit lah, 5,000 lebih kot hari ni. But dia tak betul-betul turun. So saya tak pasti adakah government akan buka juga, wallahualam. Tapi apa yang kita tahu adalah kita tak boleh tunggu government buka ke tak. Kalau anda, especially yang korang ni yang belum buat bisnes ni, yang tengah menonton ni, tolong please fikirkanlah bila nak start. Bila nak start buat bisnes. Buat bisnes ni bukan untuk kaya bukan dia untuk mencukupkan diri kita dan juga untuk membantu orang lain. Itu bisnes sebenarnya. Dia memberi manfaat pada orang lain. Okay, so saya dah masuk sebenarnya ni topik ni. Okay, so topik kita adalah 3 tips padu macam mana dropship nak berjaya. Dropship ni macam kita tahu dia punya risiko sangat rendah. Sangat rendah risiko dia tak ada banyak risiko sangat. Sebab mostly dia pegang stok. Ada yang tak pegang stok langsung, ataupun ada yang pegang stok sangat minimal. Senang kata risiko dia kurang. Tapi untuk berjaya dia kena take more risk lah. Tapi sebelum pergi ke berjaya tu, dia kena start dengan dropship. Mana-mana orang, mana-mana HQ ataupun stokis ataupun agent, dia akan selalunya start dengan dropship. Sebab ini adalah kita punya training ground kan, training ground, tempat kita nak belajar, tempat kita nak biasakan diri. So kalau dekat dropship pun kita tak boleh go,
Of course lah, kita macam mana kita nak pergi next level, betul? So that's why that's penting untuk dropship ni, belajar macam mana cara untuk dia grow, untuk dia membesar, untuk dia jadi agent, untuk dia jadi stokis, dan mungkin one day dia buat produk sendiri, dia nak jadi HQ pun boleh. But semuanya bermula dekat dropship. Okay, boleh situ. Okay, so PKP dah start tau. Since sekarang dah PKP 3.0, so dah kita dah 1.0, 2.0, sekarang dah 3.0. Kalau anda ada yang masih belum buat bisnes, fikirkanlah. Yang dah makan gaji, kita belum selesai lagi Sebab apa? Company sekarang bos-bos semua tengah serabut ni, fikir macam mana nak bayar gaji ni. Tadi saya pergi keluar tau, biasalah pergi postage barang. Alhamdulillah hari-hari tim kita ada order, ada juga yang tim dia ada order. So bila on the way lalu tu, banyak sangat kedai tutup. Saya fikir macam mana, contoh kedai kereta. Tadi pun saya nak pergi kedai kereta sekejap, nak beli ada klip lah. So nak pergi pun tutup. Dah berapa daripada last week tutup. Banyak kedai perabot. Tadi saya tengok 2 kedai dah tutup. Bukan tutup, bankrupt Dia dah tulis for sale tadi. Tadi baru saya pergi, saya nampak dia tulis for sale. Tapi saya nampak McD baru buka lah, McDonald. Dekat tempat saya alhamdulillah dah ada McD. So bila ada McD ni, seolah-olah macam dia punya level tu dah naik. Bukan senang untuk sebuah tempat macam saya ni duduk dekat Bukit Sentosa, tempat yang hulu Selangor, hulu. So bila ada McD tu, dia akan menaikkan nilai tanah kat situ lah. Kedai lain tutup, McD buka. Sebab apa? Sebab dia ada benda-benda yang bagus yang dia buat lah. So that's why kita belajar tau. Kita sebenarnya dalam business, tak kisah kita ni dropship ke, agent ke, HQ ke, kita kena sentiasa belajar dan tengok orang sekeliling. Kalau kita gagal nak buat benda tu, kita akan duduk macam katak bawah tempurung. Kita akan sentiasa ketinggalan. Sebab tu kita buat every week kita buat kelas untuk warriors, untuk make sure anda semua warriors semua berada on track yang betul dan updated dengan latest teknologi. Banyak benda sekarang ni tau, orang bila tak keep up, kita sekarang PKP memaksa kita untuk buat online. Betul tak? Siapa kat sini yang tak buka Facebook langsung masa PKP ni? Ataupun adakah kadar you all buka Facebook tu bertambah? Mungkin lebih daripada sekali ganda. Baik mengaku. Mengaku situ Sebab kita dah nampak trend, apa panggil tu, landscape customer kita dah berubah, dah berbeza. So kalau kita tak belajar, kita tak on track, kita tak boleh go sebenarnya. Kita tak boleh nak survive pun. That's why banyak company yang tutup, yang tak boleh survive, yang tak boleh bayar bergaji pekerja, kan? So benda-benda ni akan akhirnya efek pada kita juga. Contohlah family kita yang dibuang kerja. So macam mana kita pun akan terkesan. So that's why penting buatlah side income. Ini saranan personal saya untuk anda semua, sebab keadaan ekonomi sekarang ni tak menentu. Ada kerja ke sekarang belum tentu itu menjamin anda. Lagilah yang dah kena buang kerja, lagilah you kena buat bisnes, kena berusaha daripada sekarang. So please, tolong kalau anda serius nak berjaya dalam hidup, please tengok sampai habis. Sampai saya habiskan point kita. Sebab benda ni, saya yakin benda ni boleh bantu you all macam mana dia bantu saya sebenarnya. Kalau anda nak tahu, saya pun start daripada dropship. Kita orang beli sebotol untuk anak je, sebotol. Alhamdulillah, Syazwan Syafi'i baru nak belajar bisnes. Good. Syazwan Syafi'i dari mana Syazwan? Baru 21 tahun, muda lagi. Saya 21, tengah belajar lagi ke ni? Saya 21 tahun masih belajar lagi dekat UiTM Shah Alam. Masih belajar lagi ke Syazwan? Ni muda lagi ni. Orang muda sebenarnya dia sangat bagus, sebab you all ada advantage. Saya 21 pun saya dah buat bisnes so bagus. Duk sabar. Yes, sabar. Ini ada under team mana-mana ke? Dah start buat bisnes ke belum? Just nak tahu juga ni. Oh, belum buat bisnes. Then good. Sangat bagus. Syazwan stay sampai habis. InsyaAllah saya doakan Syazwan dapat something lah daripada session hari ni. Okay. Sampai SPM saja, tak apa. SPM. So sekarang ni kerja mana ni? Kerja ke buat bisnes? Kita berkenalan sekejap lah Lalang sampai SPM. Kerja dekat mana? So Sabah tu kat mana tu? Saya ada saya ada kakak ipar duduk Sabah, adik ipar duduk Sabah, seorang kat Papar, seorang lagi dekat mana berhampiran jugalah dekat area KK lah. Syazwan dekat area mana tu? Bagus orang muda 21 tahun nak buat bisnes, dan saya yakin
Kalau Syazwan ada 3 tips benda yang saya nak share ni, alhamdulillah saya yakin boleh go. Yes, jual produk-produk apa tu? Boleh share tak? Jual produk. Bagus 21 tahun buat bisnes Sandakan. Okey, Sandakan. Kita pun ada tim daripada Sandakan sebenarnya. Saya rasa Masnah KK. Tapi good. Stay sampai habis stay sampai habis supaya at least Syazwan dapat sesuatu. Okey. So kita nak buka pasal, saya nak sebut pasal nombor 1, apa seorang usahawan yang baru nak mula, yang baru nak berjaya dalam bisnes. First, dia kena ada satu benda yang kita panggil serve others. Mungkin saya tulis lah baru boleh nampak lebih clear. Sekejap Okay ni hari ni kita nak share pasal 3 tips padu untuk dropship berjaya. Nombor 1 adalah serve others. Okay, besar sikit. Okay, nampak serve others. Ini yang benda ni saya punya mistake saya cerita ni bukan pasal orang lain, pasal saya sendiri. So serve tu maksudnya kita mindset kita adalah bukan untuk menjual, bukan untuk ambil duit customer kita, tapi niat kita adalah untuk serve, untuk bantu, untuk bagi servis kepada orang yang bakal beli barang kita. Okay, to serve others. Dia macam ni tau. Dulu saya buat MLM. Saya tak cakap lah MLM apa, saya buat MLM dan saya punya niat masa tu adalah nak duit. Memang saya seriously, my motivation adalah duit. Saya memang nak duit lah masa tu, memang nak cari duit, macam nak cari duit. So kita akan pressure kita punya, masa tu ada downline lah. Downline, saya akan pressure saya punya downline, jom kita buat ni, buat sale. Tapi benda ni akhirnya men-stresskan saya dan juga men-stresskan dia. Tapi kalau kita niat untuk serve others, untuk bantu orang lain, kita akan cara bercakap pun berubah dia tak sama tau. Cara bercakap orang yang nak ambil duit kita dengan cara yang bercakap orang yang nak bantu kita tak sama. Benda ni korang kena try dulu, try sendiri. Contoh, kalau kita nak suruh dia nak duit, kita akan cakap, bro, kau bila nak buat sale ni, pergi lah doh, kita tak ada sale ni. Kau buat, insyaAllah boleh punya, kau buat je, aku yakin kau boleh dapat sale ni. Kita duk cakap pasal sales. Ingat tak, kita cakap pasal sales sampai customer ataupun team kita, agent kita, dropship kita rasa down, stress. Tapi kalau bila kita fikir nak serve others, kita nak bantu dia, kita akan cakap, bro, kau okey tak ni, sale tak ada ni. Lepas tu dia akan cakap masalah dia, contoh dia cakap, tak okey jugalah, aku bil nak bayar lagi apa. Tak apa bro, tapi kalau kau serius nak berjaya, kita buat sama-sama. Kau cakap apa yang kau perlukan, aku boleh bantu. Aku bantu kau, kita buat sama-sama. Yang penting kita boleh dapatkan apa yang kita nak tu. Dapatkan income supaya kau boleh bayar kau punya bil. Kita cerita pasal dia tau, kita cerita pasal customer. Itu kalau agent. Tapi kalau you are dropship, jual produk, contoh apa produk yang Syazwan jual ni? Syazwan jual produk apa? Contoh lah, contoh saya bagi minyak EO Wallet. Minyak EO Wallet adalah minyak untuk baby berkahak sesama. So bila kita nak bantu orang, kita cakap, awak nak beli tak saya punya produk ni? Produk ni ada apa? Arabic gum, ada apa lagi, lavender, memang pakai memang lega je. Serum, serum apa tu? Untuk kulit lah ni, kecantikan kot. Kalau kita akan cakap pasal produk tu. Tapi kalau kita niat untuk serve dia, untuk bantu dia, kita akan tanya dia, cik, adik pernah, bukan adik lah, mungkin akak ke kan, akak ada anak yang sesama batuk berkahak yang tak settle lagi tak? So dekat situ dia akan cerita, ada juga anak akak tu, dia baru je lahir, dah 6 minggu dah, masih ada kahak, susah nak tidur malam. Oh macam tu. Akak tahu tak, sebenarnya saya punya jiran pun sama juga. Contohlah kalau jiran you all lah, jiran saya pun sama juga. Dia everyday memang dia ada masalah batuk berkahak, sampai hari tu dia terpaksa warded sebab kahak banyak sangat kak. So anak kak okey lah, belum sampai ke tahap tu, tapi better buat sesuatu kak. Sebab saya risau takut menjadi macam jiran saya, dah tak boleh kerja, kena cuti, kena ambil leave. So why not akak try je dulu? Tak apa, akak try je dulu. Kalau akak nak try free pun tak apa, saya bagi dulu. Yang penting saya harap anak akak okey. Itu cara untuk kita pancing, kita hook customer kita.
Tapi dalam masa yang sama dia tak rasa macam kita nak duit dia tau. Dia akan rasa macam kita nak bantu dia. Bagi free pun tak apa. Ni saya bagi tahu kat dropship ni, you all jangan kedekut untuk give yang free first. Itu yang saya buat dulu. Bukanlah bagi free sampai 20-30 botol. Tak adalah, seorang dua orang je. Satu untuk keyakinan kita sendiri, satu lagi supaya dia boleh test dan dia boleh share pada orang-orang lain. So itu penting dropship ni, you all kena ada mindset untuk serve orang. Sebab kalau kita nak bantu orang, kadang-kadang kita bantu secara free je tau. Tapi dia nak beli ke, tak nak beli, lepas tu terpulang lah. Itu anggap kita punya investment. Boleh anggap itu kita punya investment. Dia beli tak beli lepas tu tak apa. Kita anggap kita satu sedekah, satu investment. So kita kena bercakap, intonasi bercakap kena ubah. Janganlah fikir macam aku nak jual, aku ada 10 botol ni, aku punya magic number ni, aku kena jual ni. Kak beli kak, beli kak, saya tak ada sale lah ni. Dia punya ayat berbeza. Boleh tak? So tolong pastikan niat hati kita. Niat hati kita ni bukan saya cakap yang mulut. Niat hati kita adalah kita nak bantu orang. Kalau niat betul-betul, insya-Allah saya yakin benda tu akan berjaya. Sifu saya Dr. Azizan Osman dan Sifu Najib selalu cakap benda ni ulang. Kita niat untuk bagi manfaat pada orang. The moment kita tak bagi manfaat pada orang adalah moment yang mana kita sebenarnya adalah orang yang tak ada manfaat. Siapa yang kat sini nak jadi orang yang tak ada manfaat? Maksudnya ada tak ada makna untuk orang lain. Hidup mati pun ibarat melukut di tepi gantang. Syazwan faham ke melukut di tepi gantang? Maksudnya macam tak ada meaning. Life hidup ke tak hidup tak ada sebab tak membantu orang. So kita tak nak jadi macam tu. Sebab kita ni, setiap manusia ni dijadikan sebagai seorang khalifah Allah yang diletakkan di atas muka bumi ni untuk jadi orang yang memberi manfaat. Lagi banyak manfaat kita beli pula silap. Sorry. Lagi banyak manfaat yang kita bagi, insya-Allah lagi banyak pintu rezeki yang Allah akan buka untuk bantu kita bagi lagi ramai manfaat ke orang lain. Itu je konsep dia. Ini konsep dalam Islam dia bukan konsep sifir. Kalau ikut sifir, lagi banyak bagi ke orang, lagi kurang. But tak, dalam Islam, the more you give, the more you get. Okay, alright. So itu nombor 1, serve others. Please dropship, jangan ada fikiran pentingkan diri sendiri, nak kaya sendiri, nak buat duit sendiri. Itu adalah resepi kejatuhan bisnes kita. Kalau rasa nak bisnes kita terkubur sekejap, bolehlah fikirlah untuk kau keuntungan. Tak boleh survive. Seriously tak boleh survive. Okay, alright, boleh tu clear alright. So itu adalah nombor 1. Nombor 2 adalah tulis. Nombor 2 adalah sebagai seorang usahawan dropship, you kena ada satu benda ni untuk jadi berjaya, untuk grow lebih daripada orang biasa, adalah ni, growth conscious. Nampak growth conscious. Apa tu growth conscious? Growth conscious ni adalah kesedaran untuk membesar. Bukan membesar badan bukan membesar perut, bukan. Membesarkan bisnes kita, untuk kembangkan bisnes kita. Kita kena ada pemikiran tu. Saya selalu jumpa ada macam-macam jenis usahawan. Saya ada jumpa usahawan yang memang tak nak grow. Maksudnya dia memang ada-adalah, tak adalah. Dan kalau boleh dia tak nak buat lebih, dia nak buat tahap tu je. Okay, ni memang ada. Cakap lah berbuih macam mana pun, bagilah motivation macam mana pun, dia memang tak nak. Dia memang mindset dia adalah, aku bukan nak buat betul-betul, aku nak buat main-main je. Dia ada, tak ada. So sebenarnya saya risau. Sebab apa macam ni tau? Dalam bisnes ni, semua orang buat benda yang sama. Mostly lah, apa-apa produk orang jual, bukan kita seorang jual contoh macam AO Wallet ke, apa produk yang serum yang Syazwan jual, bukan kita saja jual produk tu. So kalau kita buat bisnes slow, main-main, agak-agak macam lebih kurang buat, tak buat, you tak boleh tahan lama. Sebab apa? Sebab kalau you tak buat, orang lain akan buat. You kena potong dengan orang lain, kena sailang, macam tu je, kan? So tapi janganlah salahkan orang lain. Dia ni tarik aku punya customer lah, dia ni ambil aku punya customer. Tak ada macam tu. Siapa yang usaha, dia yang dapat. So kalau anda tak ada mindset nak grow, nak membesar, nak jadi agent, nak jadi stokis, nak jadi founder one day, dia tak boleh nak lalui proses-proses ni tau. Saya suka nak share pasal bisnes ni adalah exponential growth. Okay, dia punya grow dia adalah
Mana okey sini dah. Exponential growth business ni dia exponential growth. So ni 3 tahun pertama, ni mungkin tahun seterusnya. Okey. You all mungkin akan dapat terbalik lah Business ni 3 tahun pertama kita akan berada di peringkat bawah. Slow je. Sale ada, kejap tak ada, kejap tak ada. Tapi lepas 3 tahun seterusnya, seterusnya kita akan start baru rasa duit tu. Dan saya faham ramai juga mungkin lagi cepat dapat daripada tu. Macam kita tengok sekarang, setahun 2 tahun dah buat banyak gila duit But itu masing-masing lah. Tapi secara kasar, secara roughly 3 tahun. So kalau orang cakap kau buat bisnes hari ni, jutawan hari ni terus, jangan percayalah. Itu mengarut dan mungkin skim cepat kaya. Nak buat bisnes, nak sustain sebenarnya adalah dia memerlukan masa yang panjang. Sebab apa? Sebab kita nak orang nampak kita, nak orang kenal kita, nak orang suka kita, nak orang percaya kita. Bukan mengambil masa sehari 2 hari, bukan ambil masa sebulan 2 bulan, dia ambil masa tahun. So selalunya penyakit dropship ni, orang-orang dropship ni, adik-adik dropship ni adalah dia tak boleh tahan 3 tahun tu untuk dapatkan 4 kunci ni. Kenal, nampak, kenal, suka, percaya. Dia tak boleh tahan. Sebab apa? Sebab mindset dia tak ada fikir nak grow. Dia just mindset aku nak duduk level tu je. Itu yang membezakan orang yang boleh dropship, yang boleh jadi agent, dengan dropship yang tak boleh jadi agent. Daripada setahun dia dropship sampai 4 tahun kemudian dia masih dropship, bila dia punya mindset tak nak grow. So kita pun tak boleh paksa orang, betul tak? Macam kuda kuda kalau kita nak bagi dia minum, kita bawa dia pergi ke sungai. Kalau dia nak minum, dia tak minum, kita tak boleh paksa dia. Kita boleh bawa je. Contoh jom kita pergi ke sungai, tapi dia nak minum tak minum, dia punya pilihan. So kalau anda dropship, kalau katalah you all punya leader suruh you buat ni, buat ni, tapi kita tak nak buat, kita malas nak buat, kita banyak alasan banyak alasan disebabkan tak nak grow. So kita akan membazir masa lah. Nak pergi ke sungai tu, nak minum tu, orang tu dah penat bawa tapi kita tak nak minum. So kalau tak nak, better saya jimatkan masa you all yang tak nak grow, better jangan buat. Betul, serius saya cakap. Sebab you akan waste banyak masa. You akan bawa-bawa tapi orang lain akan pecut dulu, dan last kita ketinggalan makan asap kat belakang. So please jangan bazir masa. Kita tak macam Syazwan lah, muda lagi 21, macam saya dah 33 tahun. Dah 33 tahun, masa pendek ni. Rasulullah cakap umur umat zaman akhir zaman ni dalam 60 ke 70 tahun je. Saya ada lagi less than 30 years left. So adakah saya nak bazir masa saya untuk buat benda yang tak perlu dan membazirkan masa? So saya suka juga nak sentuh tau. Ada orang yang suka, contoh joget-joget dekat TikTok tu, yang bukan Muslim tak apalah, yang Muslim, please ingat nanti kita akan tua. Kita akan tua So bayangkan cucu kita cakap, Tok Wan aku ni, ni dia ada IG Tok Wan aku ni. Tengok ni tengah joget dengan siapa-siapa lah, joget. Kalau yang perempuan lagilah tak tahulah, yang suka joget-joget tu mungkin nampak punggung lah, apa joget macam tu. Kita nak ke cucu cicit kita tengok benda tu? Nak ke cucu cicit kita nampak kita dalam keadaan macam tu? So that's why start daripada sekarang, bina legacy sebab kita mungkin kita tak akan hidup lama mungkin esok lusa kita dah tak ada. But whatever time yang kita ada sekarang, please gunakan sebaiknya. Ini selingan gunakan sebaiknya. Jangan buat benda yang akan memalukan kita nanti. Sebab dalam dunia internet ni, kalau kita upload something, dia akan stay kat situ. Walaupun you all delete macam mana pun, benda tu akan sentiasa ada. Dia dah masuk dalam record tu, record internet tu. So SKMM cakap whatever yang dah masuk internet tak boleh dipadam dan dia internet boleh keluarkan anytime. Saya tak tahulah macam mana cara dia, boleh keluarkan anytime. So fikir banyak kali sebelum keluarkan apa-apa benda yang mungkin akan menjatuhkan maruah kita nanti. Kita dah tua-tua, contoh anak kita bawa kita lumba haram, contoh kita record video apa semua. Lepas tu kita dah tua, kita nak tegur anak kita pula, ataupun cucu kita salam balik pula, cakap alah Atuk, dulu Atuk lagi teruk ni, kita Atuk punya video ni buat Superman contohlah buat Superman lawan arus lagi Atuk nak sembang apa dengan saya. Dah macam tu.
So apa kita nak jawab? Takkan cakap dulu atuk bodoh dulu. Takkan nak pride tu hilang lah. Kan? So that's why fikir masak-masak untuk whatever yang kita buat. Kalau you all buat bisnes, jangan sampai jual maruah. Okay, saya selalu ingatkan tim, jangan sampai jual maruah. Maruah ni adalah benda yang kita tak boleh bayar dengan wang ringgit. So bila kita nak buat sesuatu dalam bisnes ataupun you all nak kaya ke apa ke, tak perlu jual maruah, tak perlu jual harga diri. Just give value, manfaat apa yang ada dekat anda untuk bagi kepada orang lain. InsyaAllah kalau benda tu bermanfaat, orang guna, pahala tu, jariah tu bukan setakat kita buat bisnes je. Kalau orang guna dan dapat buat duit dan dapat bawa mak ayah dia pergi umrah, pahala tu. InsyaAllah, tak tahulah banyak ke sikit, tapi insyaAllah akan ada portion kita nanti dekat akhirat. So that's why anda yang buat bisnes, selalulah tengok benda yang bagus, yang bermanfaat. Dan juga selalulah kalau tu saya sangat cadangkan korang buatlah FB Live. Buat FB Live macam ni yang saya buat ni untuk bantu, ataupun tak kisah you nak bantu siapa, bantu usahawan boleh, ataupun nak bantu customer masing-masing boleh. Okay kat situ clear right. So nombor 2 tadi adalah growth conscious. Pastikan kita ada mindset untuk grow. Okay so semua dah share, dah like thank you so much thank you so much. Dan nombor 3 last kali adalah never give up. Benda ni nampak macam klise kan, never give up kan, tapi benda ni adalah nyawa kepada sesuatu bisnes. Bayangkan Colonel Sanders, dia jual, saya rasa dia ketuk pintu 1001 pintu ke 1009 pintu, dan yang ke 1009 tu je yang ambil resepi dia. Kalau dia putus asa pada yang 1008, rasa-rasa hari ni kita dapat rasa tak KFC tu, Kentucky Fried Chicken bukan Kelantan Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken tu. Kalau dia putus asa, agak-agak kita dapat rasa tak? Tak dapat. Kita memang tak akan dapat rasa. So that's why penting untuk kita jangan give up. Kan, Thomas Edison berapa banyak lampu dia buat, gagal. So itu adalah benda-benda yang kita perlu lalui. Kegagalan ke apa ke kita akan lalui you all jangan ingat dropship aku tak akan gagal, aku akan berjaya je. Tak, you all akan gagal juga. But macam mana kita react dan kita bangkit daripada kegagalan tu. Saya faham kita punya team ada yang down, mungkin buat sales tak dapat sale, dah down. Dah down. Sebenarnya bukan you tak dapat sale, you dah dapat attention tapi belum sampai hit ke target dia. So please lah, janganlah putus asa. Jangan pula blame produk, cakap alamak produk aku ni tak bagus lah, sebab tu customer tak nak beli. So bila you start blame produk, you tak nampak apa benda yang kurang kat diri kita. Sebab macam saya cakap tadi, kita perlukan at least 3 tahun buat benda yang sama, buat satu produk je, buatlah betul-betul. Kalau tahun pertama kita buat produk A, tahun kedua kita buat produk B, tahun ketiga kita buat produk C. In the end kita tak ada apa-apa, kita tak dapat apa-apa, kita bukan pakar apa-apa. Sebab tu saya selalu ingatkan tim-tim kita, kalau yang buat bisnes, kalau boleh you fokus lah. Kalau boleh lah fokus satu produk dan buat betul-betul sampai orang nampak, oh dia ni buat produk ni. Sebab apa? Sebab kita punya masa limited. Saya hanya ada 24 jam. Syazwan pun ada masa 24 jam sahaja. So adakah kita boleh buat 2, 3, 4 produk dalam masa 24 jam? Adakah impact tu sama dengan orang yang promote satu produk je selama 24 jam? Sama tak? Agak-agak mana yang lagi high impact? Of course kan, yang fokus satu produk, yang buat produk tu gila-gila. Tapi kalau dia buat kejap ni, kejap tu, kejap ni, dekat Facebook page ataupun personal page, macam-macam produk dia jual. Minyak angin, jual sport rim, jual apa pula, stiker kereta, lepas tu jual biskut. Agak-agak customer tu pening ke tak pening? Rule dia kalau customer pening, customer cabut. Tu je. Bayangkan kita pergi, contoh kita pergi mana? Domino's Pizza. Kita masuk-masuk, tiba-tiba dia jual apa tau? Dia jual perabot. Dia jual apa, mungkin rak kasut, ataupun dia jual kerusi. Masuk kat Domino's Pizza ni, tiba-tiba dia jual benda tu. Customer macam, kau ni dah kenapa kan? Malah pergi Pizza Hut lah. Contoh. So orang akan pelik, orang akan rasa macam tak boleh go dengan kita kalau kita buat banyak-banyak benda.
Kan, in fact McD masih daripada dulu sampai sekarang masih lah dia punya apa, McDonald tu apa, Happy Meal tu masih ada sampai sekarang, berpuluh tahun. I think dah mungkin tak tahu lah berapa tahun dah kan. Dan KFC pun sama, apa, crisp original punya resepi dengan apa, spicy ke. Spicy tu sama je resepi dia, tak ada perubahan langsung ya, dia akan buat sekali-sekala je. Ni dia buat contoh Thai, Brazil lah, apa-apa benda kan, so dia buat sikit-sikit je dia, tapi still dia punya main tu still sama, masih ayam goreng, masih air apa, air Coke. Coke boycott Coca-Cola. Saya sebenarnya memang dah, I think dah more than 10 years saya tak minum Coca-Cola. Kalau pergi KFC ke, selalu ambil, paling-paling pun ambil itulah ais lemon tea. So saya memang lama tak boycott Coca-Cola. So you all, kau boleh boycott lah, tak payahlah beli. Nak dengar tak cerita pasal Coca-Cola ni, story dia? Nak dengar tak? Komen sikit nak, saya nak tahulah. Korang nak dengar tak cerita pasal Coca-Cola, history macam mana dia ada sampai sekarang. Coca-Cola ni adalah the one of the company yang dia punya brand dia gila-gila bagus. Gila-gila bagus tapi apa yang dia jual adalah barang makanan yang gila-gila tak bagus. Coca-Cola ni selalu, saya tak tahu lah, you all mesti ada tengok YouTube kan. Tengok YouTube, dia siap boleh bersihkan tandas dia punya hakisan tu sangat kuat, dia boleh bersihkan tandas macam Clorox lah. Inilah sifat apa, Coca-Cola tu, lebih kurang lah. Saya pun tak tahu apa dia punya apa dia punya isi dia. Tapi owner dia, founder Coca-Cola ni dulu dia adalah seorang pharmacist. Masa zaman perang ni, World War ni, dia adalah seorang pharmacist. Dan dia masa tu dia terfikir, aku nak buat jual air lah. So dia jual air kat depan farmasi dia. Dia jual air Coca-Cola ni lah. Masa tu air ni tak popular dan orang tak suka. Yelah, rasa dia kan macam, air gas. Dia tak reti. So pharmacist ni dia pandai main lah semua tu, main dengan chemical. So dia hasilkan Coca-Cola. Dan start daripada situlah, daripada kedai stall depan dia punya farmasi sampai ke sekarang. Ni orang doktor ni, doktor ni yang jual Coca-Cola ni. Tapi bila dia buat kajian sekarang, barulah menunjukkan bahawa Coca-Cola ni sangat tak bagus untuk kesihatan kita. Dan please elakkan kalau boleh. Gula dia memang of course lah banyak, dan dia punya hakisan tu pun memang boleh tahan. So that's why daripada situlah dia buat brand dia. Dan satu, kenapa dia buat orang suka beli, walaupun kita bukan suka sangat Coca-Cola ni, tapi dia punya iklan dia punya psst, kan, dia punya bunyi apa, bunyi air psst tu di trademark dengan bunyi yang ais itu kan, itu di trademark lah. Maksudnya orang tak boleh tiru bunyi tu. Dia dah ambil, dia bayar. Saya tak tahulah apa-apa dia bayar, tapi itulah dia dah brandkan benda tu, dia punya. Dan dia banyak main emosi. Dia tak cerita pasal produk dia, apa kandungan produk dia. Even in fact dia rahsiakan pun sebenarnya dulu. Dia tak cakap apa produk, tapi dia just cakap, kalau minum ni kita akan dapat happy dengan kawan-kawan, kita akan hilang dahaga. Dia bagi benda-benda yang perasaan, emotion. So kita pun kena tirulah sebenarnya. Kalau orang jual benda yang bagi saya beracun, beracun tu pun boleh jadi kaya. Kita yang jual macam Syazwan jual serum, jual wallet, jual benda-benda yang bermanfaat, takkan tak boleh buat better, takkan tak boleh give better kan. So that's why saya yakin, kalau at least kalau kita buat bersungguh-sungguh, whatever produk pun, tak kisah korang jual produk apa, as long as you are focus, buat betul-betul, InsyaAllah dropship, you boleh cepat jadi agent boleh cepat jadi stokis. Itu je. Dan saya lalui perjalanan daripada stokis ke agent rasanya dalam 2 tahun. Alhamdulillah kita orang dah stokis sekarang ni. Kita dia ada silver stokis apa tu, saya pun tak ingat. Tapi kita dah restock belas ribu setakat ni. Kita orang punya level, kita dah start stock 11,000. So daripada beli dengan sebotol RM40, 25 ni RM30 sebotol, sekarang ni kita orang dah restock, sekali restock belas ribu. So insyaAllah kita target next restock kita nak achieve at least 20 lebih lah. So that's why perjalanan tu kita perlu lalui dulu. Kalau you all yang baru dropship, jangan putus asa. Semua orang pun sama, start dengan dropship juga. Macam Syazwan dropship ke? Dropship baru mula kan tadi kan. Dropship, jangan putus asa, buat je. One day you akan jadi agent juga. Bila you jadi agent, profit margin you dah besar sikit. Dan saya nak nasihat satu last ni, extra tip ni tadi saya cakap 3 je, saya tipu.
You all dah kena tipu hari ni. Sebenarnya saya nak bagi 4. Last sekali adalah please, sebagai dropship, jaga modal. Jaga modal ini mistake kebanyakan orang. Bila dia buat bisnes, dia anggap duit bisnes adalah duit dia. So bila dia buat bisnes tu, dapat duit, dia guna untuk beli benda-benda yang mengarut-ngarut, yang tak membantu bisnes dia, dan at the end dia stop sebab dia tak boleh restock. Customer nak, bang boleh tak saya nak beli 3 botol. Alamak, aduh tak ada bajet lah nak restock. Macam mana ni kan, dah loan, hutang sana hutang sini. Hutang bayar tak apalah, tapi hutang tak bayar tu memang nak kena zas tu kan. So that's why jaga, kalau you nak grow, the first thing adalah jaga modal. Bila you jaga modal, bukan setakat dropship je jaga modal, jadi agent pun jaga modal sampai you jadi stokis. Dan kalau you nak jadi founder one day pun you kena jaga modal. Buat benda ni, insyaAllah saya yakin you boleh grow sebesar-besarnya as long as you buat dan terus buat. Okay, boleh So tip yang nombor last sekali adalah jaga modal korang. Modal ni memang nampak macam kecil, tapi benda ni lah yang efek. Saya efek dulu bila saya buat MLM dulu, saya nak restock tak boleh. Sebab apa? Sebab modal tu saya dah guna untuk benda lain. Dah guna untuk personal. Kita panggil robis, rompak duit bisnes. Bila once you dah rompak duit bisnes, memang haram jadah lah kita punya bisnes. Haram jadah haram jadah tu bukan mencarut tau. Haram jadah tu dekat Mekah tu, daripada haram ke Jeddah. Tu orang-orang taksi kat sana. Haram jadah, tu dia nak pergi ke Mekah lah. Okay, so saya rasa tu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang follow daripada awal sampai akhir. Kepada Syazwan, thank you so much. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan kalau ada yang masih belum buat bisnes, tak tahu nak buat bisnes apa, boleh contact kita orang. InsyaAllah saya dan Sal kita boleh bantu. Macam mana kita bantu tim-tim kita, kita boleh bantu you all juga, insyaAllah. Okay, dan saya nak ucapkan tahniah juga kepada kita punya warriors yang dah restock banyak this week. Dan teruskan usaha tu, teruskan give value, serve orang lain, selalu berfikiran untuk grow dengan besar dan never give up. Saya yakin kita semua, tak kisah anda dropship, agent, stokis, pasti boleh berjaya. Okay, so saya rasa tu saja. Terima kasih. Jumpa lagi Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat malam. Lupa, hashtag saya akan shock. Hashtag nak bina bisnes, hashtag teruskan berjaya. Yes, thank you Syazwan. Share learning point. Ini salah satu ciri-ciri orang yang boleh berjaya. Bila dia willing untuk share learning point, willing untuk share dengan orang lain, InsyaAllah rezeki akan datang meluas. Bila kita bantu orang, orang bantu kita, Allah bantu kita. Okay, so saya itu saja daripada saya, Hasnul Alili. Jumpa lagi, bye bye. Assalamualaikum.